sila kenal Allah Ta'ala dalam dua keadaan. Ya, mana jangan dibezakan. Mana kalau dibezakan dalam kedapat nikmat, dia lain keadaan. Bila dia kena bala, lain keadaan. Susah, sakit atau sihat, kaya atau miskin, sama. Ya, itu baru dipanggil ahli irfan. Baru masuk dalam makrifat yang khas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan awam dilainkan. Ya, kadang-kadang setengah tu dengan kaya, wasada dia ibadat. Bila Tuhan uji sikit dia dah berpusing. Ya, ada pula setengah sebalik. Ketika dia susah, rajin ibadat. Bila Tuhan lambatkan sikit aja, kemewahan dia dah, dia hanyut terus hilang. Dua-dua ni tak boleh pakai. Ya, dia mesti tamkin, dia mesti mantap. Ini baru dia kata lambang isyarat bayangan nafsul mutmainnah. Mana dia tetap, ya, dia tetap dua keadaan. Tuhan tarik, dia geti cara dia, dan Tuhan beri pun dia geti cara dia. Kadang-kadang doa Rasulullah SAW tu pendek kan, tak sampai sebaris pun. Tapi sebelum tu 2-3 baris tu ada lafaz-lafaz. Apa lafaz dia? Memuji-muji, membesar-besarkan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Tuhan yang Maha Besar, pemilik langit dan bumi. Ya, dan berbagai lagi lafaz-lafaz doa. Supaya apa tu? Mengajar kita supaya kita memandang kebesaran keagungan dia, lalu kita akan rasakan fakir. Hinanya kita. Di situ baru kita minta mesti doa kita akan makbul. Ya. Ini doa dengan Tuhan macam gangster kan? Ya Allah bagi kami. Ya Allah, oh macam bunyi. Dan kita dapat Tuhan lah. Ya. Sebut dulu kebesaran, keagungan, kehebatan, kedahsyatan Allah Ta'ala dulu. Sehingga kita rasa kecilnya diri kita, hinanya kita, bangsatnya kita dengan Tuhan. Baru kita zahirkan hajat kita. Ketika itu hajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam sembahyang tempat yang paling mustajab doa di mana? Qiyam ke rukuk ke sujud? Sujud. Dalam sujud doa paling afdal. Sebab di tempat paling rendah. Ya. Tempat paling rendah, kita makin hinakan diri kita, ketika itu boleh angkat martabat seorang. Man tawadda'a rafa'ahullah. Siapa tawaddu' Tuhan angkat martabat dia, teman. Dan kata Syekh Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu, tiada fakir itu fakir hingga ada dalamnya dua perkara. Ya, kena ada pada diri dia dulu. Pertama, berpegang kepada Allah. Sebab adab kita dalam ibadah, bila kita buat taat, pandang semua kurnia Tuhan. Dia menzahirkan nama dia Al-Lutfi. Ya. Apa lagi nama dia? Al-Mu'ti, Al-Hadi, itu semua nama dia. Dia beri hidayat, dia beri kita izin beribadat. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan semua itu kurnia dari Allah Taala. Bila kita terkena pula maksiat, dan kita bukan Nabi, bukan Rasul, wali pun dia kena maksiat, terkena. Jangan pelik kalau ada wali-wali terkena. Itu sifat insan biasa. Ya. Cuma dia tak sama dengan kita pada sudut mana, dia cepat kembali. Bahawa wali dia duduk tahap mahfuz, bawah maksum. Dia tidak maksum tapi dia mahfuz. Dia kena maksiat, dia cepat kembali. Ya, atas sifat. Bila dia kena maksiat, kita kena pandang apa? Al-Qahar sebenarnya. Kita kena je maksiat, terus pandang kalbi kita, hakikat pandang ni qahrillah. Tuhan mentajalikan nama dia Al-Qahar. Hebat macam mana, saleh macam mana, wali macam mana, Tuhan kata kena, mesti dia kena. Maka kena dia cepat kembali balik kepada Ta'ala. Jadi maksiatun awrasat zullan khairun min ta'ah awrasat istikbaran. Dimasuk kaedah tu pula. Maksiatun bila sesuatu kena maksiat tu membawa rasa hina diri. Para awliya bila kena je maksiat, dia rasa hina diri, naik balik makam dia. Itu kaedah. Ya, kita boleh kena maksiat pula lama peram, tak tobat-tobat macam perkasam kan. Ya, jadi jauh lah, kita lagi jauh dengan Tuhan. Dia kena pandang main giar. Daripada awliya dia cekap. Dia bawa pula kita laju, kita spot kan, dia pandai main giar. Pada sub lagi. Dia kena simpan, dia tukar giar balik. Faham tu? Dia kena maksiat sam, dia pasang giar apa? Tazallul dengan Tuhan pun naik balik. Kita pula bila buat ibadat nampak kita dah jatuh, kena maksiat pula terus habis terus. Ya, yang awliya cara lain tadi, dia pandai main. Sebab dia punya pandu laju, makrifat dia nur, makrifat dia laju. Sebab dia pandai letak, dia buat dia taat, dia matikan di sab, dia pandang semua Tuhan. Dia kena maksiat, dia pandang kahrillah balik dan dia bertobat, dia pandang kahrillah, baru naik makam dia tadi. Dan kedua, syukur bagi Allah Ta'ala pada barang yang diperoleh daripada dunia ni. Apa saja nikmat yang kita beri, kita syukur. Apa makna syukur? Memandang dia minallah, itu syukur. Kalau kita pandang nikmat ni saya buat ni saya usaha ni, ya, buat dapat ni, saya tukar cara lah, nampak lebih canggih sebab dapat, kalau tidak payah dapat, itu bukan syukur, itu kufur dengan Tuhan. Dan nikmat yang datang terus kita pandang haza min fadli rabbi, kan Quran dah ajar kita, ini adalah kurniaan Tuhan. Jadi bila kita syukur, maka itu dipanggil iqalun ni'am, ya, penambat nikmat ialah asyukru. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu syukur, Tuhan tambah lagi. Dan kalau kita tak syukur, sesungguhnya azab Tuhan maha dahsyat, wal a'yazubillah. Dan kata mereka itu sengaja pada alamat dihina akan Allah Ta'ala bagi hamba, sengaja pada alamat dihina, wal a'yazubillah. Mana hamba termasuk dalam hamba yang dihina oleh Ta'ala, ialah apa? Disampaikan segala hajatnya dalam negeri dunia ini dengan segera. Allah, kita ingat bagus tuan, kita minta dapat ni, jaga tu, takut istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tuhan istidraj, mana Tuhan muakan dia dari sekira-kira dia tidak perasan. Siapa yang dapat ni? Ya, yang dapat pertama kali banyak dapat apa? Orang kafir lah. Orang kafir minta dapat dia. Buat yang pelik, pemberian dia ada dua. Satu atas dengan nikmat. Dengan pemberian tu dia dapat mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan nikmat yang datang makin tinggi makrifat dia dengan Allah. Atau nikmat betul. Itu yang kita nak. Satu lagi Tuhan beri, tapi beri atas jalan istidrat. Lagi dia beri banyak, lagi dia jauh. Lagi dia banyak, lagi dia jauh dengan Tuhan. Itu yang dapat oleh orang kafir, orang munafik dan ahli musah, ahli maksiat. Dia dapat banyak, dia makin lagi jaga tu. Sebab tu satu orang waliullah, ya, dia berniaga kan. Tiba-tiba satu hari tu dia punya untung luar biasa daripada biasa, banyak. Tapi dia cek balik malam tadi dia sangkut. Ya, setiap malam amalan dia tetap ada baca Quran, sebab qiraatul Quran ni bacaan yang sangat digemari oleh Allah Taala. Tuhan amat suka suara baca Quran di tengah malam. Bangun malam bacalah, tak banyak sikit pun baca Quran. Tapi lagi di rumah kita, ya, dia suruh nawwir buyutakum bi qiraatil Quran. Cahayakan rumah kamu dengan membaca Quran. Jadi satu hari wali ni amalan malam tu dia terjejas.
Ya, mungkin tahajud dia tertinggal ataupun apa, amalan biasalah zikir dan sebagainya tertinggal. Tiba-tiba besok pagi dia berniaga, untung lebih daripada biasa tu. Katakan biasa dia untung 500, hari ni dapat 1,500. Ya, dia tak payah ambil. Dia ambil kadar 500. Yang 1,000 lagi dia tak payah ambil. Dia tak kata haram, tapi dia takut itu istidrak. Dia ambil 1,000 tu dia bagikan bagi miskin. Ya. Kalau kita macam, wah aku tak semayang pun berdouble lagi untung. Banyak ni, si jahil gitu. Kau semayang pun tak nampak apa pun nampak. Aku tak semayang kaya raya. Dia tak tahu dia kena perangkap. Ya, itu istidrak. Ya Tuhan muakan. Sebab tu kita dapat nikmat, kita tengok kalbi kita kat mana. Kita dapat pemberian Tuhan, kita tengok kalbi kita. Dapat ke Tuhan atau makin jauh. Kalau dapat alhamdulillah, tu nikmat tu zahir dan batin. Kalau tidak bimbang takut istidrak. Di sini tengok terang ni. Allah. Maka dihinakan Allah Ta'ala hamba tu, mana disampaikan segala hajat. Apa dia nak Tuhan beri, apa dia nak Tuhan beri. Dalam negeri dunia ini dengan segera. Tak ada tangguh-tangguh, dia mohon dapat terus. Ya. Sedangkan kedudukan dia makin jauh hati dia dengan Tuhan. Maka barang siapa mengetahui daripada yang lain, daripada barang yang telah tersebut itu, maka sebenarnya memberi sakit akan dikau tegah. Kalau dia tak faham macam mana yang disebut tadi, maka dia akan terasa ujian. Bila Tuhan uji, kita rasa tak satu tekanan ataupun kesakitan jiwa kita. Kalau terasa, bagaimana dia belum sampai ke Tuhan. Kalau Tuhan uji dia, dia rasa alhamdulillah. Mana dia terang rasa, dia dalam pandangan rahmat Tuhan. Mana tu ahli adillah pun jalan. Habis. Dan dikalau faham engkau, kata Tuhan pengarang, kalau kita faham, nasaya engkau puji akan di atas tiap-tiap hal. Sebab tu kita wirid lepas semayang, tuan-tuan, bila alhamdulillah, 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 ujung dia apa? Alhamdulillahi ala kul, bukan kul, ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Apa semua keadaan? Sihat, sakit, senang, susah, semua alhamdulillah. Itu maksudnya. Bukan kata ba'du ahwal, setengah kelakuan, tak. Semua ala kulli halin, semua keadaan kita ucap puji pada Allah. Sebab tu ada rahmat dalam ni, ya. Dan barang siapa mengetahui, betul ayat inna fi khalqis samawati wal ardi ma khalaqta hadza batilan. Engkau tidak jadikan semua ni batilan, sia-sia lah, tak. Semua ada hikmat, ya. Tuan bagi bina ada hikmat, dia buat benda ada hikmat. Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika jumpa Sayyidina Salman Al-Farisi, ya Salman, tolong komen dalam pemerintahan aku di mana tempat silap dia. Kalau ada yang bercanggah dengan Al-Quran. Sayyidina Umar kata, kalau sekiranya aku betul, maka engkau sokong. Sama dengan Sayyidina Abu Bakar ucapan, ya. Fa in ata'tullah fa'inuni wa in asaitu faqawwimuni. Kalau aku betul, tolong bantu aku. Kalau aku silap, tolong betulkan aku. Seorang lagi, dia cabut pedang tadi. Dia cabut pedang, ya Umar, kalau kau menyimpang dari perjalanan Allah, aku akan luruskan kau dengan pedangku. Amirul Mukminin kan. Kalau kita macam kau pernah kudu pedang, ISA yang dalam. Ya, itu Sayyidina Umar yang dijamin syurga Rasulullah. Ya Umar, kalau kau menyimpang dari jalan Allah, aku akan luruskan kau dengan pedang aku ni. Sahabat ini. Apa Sayyidina Umar kata? Alhamdulillah, masih ada orang yang sudi membetulkan Umar dengan pedang. Sebab itu Rasulullah menyatakan, ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku semua sebagai bintang di langit. Yang mana kamu ambil salah satu daripada ini, kamu akan dapat hidayah, petunjuk Allah Ta'ala. Itu hebat para sahabat. Jadi bila Sayyidina Umar, dia minta Sayyidina Salman Al-Farisi buat teguran, buat komen. Dia kata, ya Amirul Mukminin, aku lihat pemerintahan kamu tidak ada sedikit pun yang bercanggah dengan jalan Allah. Cuma satu je. Satu je pernah komen. Silakan apa dia? Satu hari kau makan 2 lauk. Saya nak makan 2 lauk kena komen. Kita makan open table. Satu table 10,000, 5,000. Dahsyat tuan-tuan. Apa dia nak jawab depan Tuhan tak tahu. Ya, dah siap nak jawab lah kan. Ya. Kalau boleh jawab, saya jawab. Saya makan sedap. Makan untuk apa? Tuan-tuan, kau makan untuk apa? Untuk ibadat. Macam ni kita makan ibadat. Bermakan ibadat cukup luqaimatum yukinna sulbah dalam hadis sahih. Cukup kita makan beberapa suap untuk mendirikan kesihatan, ibadat cakap tu. Yang kau makan banyak-banyak dah pasal. Takut ni tak ada jawab dan ni. Ya, minta bantuan Allah. Banyak selawat ke Nabi dan mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah. Silap kita banyak dan ni. Banyak selawat, mudah-mudahan Nabi support kita dan dengan ada mahabbah, kasih kepada sebab banyak selawat lah.